Buletin Didik 20 Ogos bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kertas cadangan dasar pendidikan digital yang membolehkan seluruh kawasan sekolah mempunyai capaian internet akan dibentangkan kepada Kabinet dalam masa terdekat. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata pihaknya kini dalam peringkat akhir menyiapkan dasar pendidikan digital dengan kerjasama Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia mampu. Sebelum ini hanya 3 tempat saja ada internet. Di pusat sumber, di bilik pentadbiran dan juga di bilik guru. 3 tempat sahaja. InsyaAllah doa-doakan yang kita telah siapkan kertas kita untuk kita kebentangkan kepada jemaah menteri untuk kita membolehkan supaya lepas ini semua sekolah di segenap tempat dalam sekolah itu akan ada connectivity, akan ada internet di sekolah. Tambahnya, biarpun cadangan itu dijangka membabitkan kos yang tinggi, beliau yakin perancangan itu akan mendapat kelulusan. KPM berharap dasar itu relevan supaya generasi akan datang mampu bersaing sekaligus menjadi insan berjaya walau dicampak ke mana sahaja. Dalam pada itu, Kementerian Pendidikan melaksanakan kaedah sewa guna selama 5 tahun bagi projek penggantian peranti digital di sekolah. Datuk Dr. Razi berkata ia dilakukan dalam 3 fasa melibatkan peruntukan 1.3 bilion ringgit. Menurutnya, KPM melaksanakan 3 fasa dalam penggantian perkakasan komputer meja kepada komputer riba. Fasa 1 telah lengkap 90%, melibatkan 3,910 sekolah dengan perbelanjaan 411.8 juta ringgit. Manakala fasa 2 dan 3 pula bermula tahun ini hingga tahun hadapan. Fasa kedua melibatkan 3,455 buah sekolah dengan anggaran nilai projek sebanyak 460 juta ringgit. Dan fasa ketiga melibatkan baki 3,400 buah sekolah dengan anggaran projek 430 juta ringgit. Jadi fasa pertama dah hampir nak selesai, fasa kedua akan dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga awal 2023 dan fasa ketiga akan diselesaikan pada tahun 2023. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian pada Majlis Transformasi Pendidikan Pemerkasaan ICT di Putrajaya siang tadi. Jelas beliau lagi pihaknya turut menggunakan kaedah sama terhadap alatan digital di pejabat sekolah dengan nilai 91 juta ringgit. Pendekatan baharu itu memudahkan pengurusan di sekolah dalam mengendalikan alatan digital serta memberi fleksibiliti kepada guru. Sementara itu, Datuk Dr. Razi turut memaklumkan pihaknya bakal melaksanakan projek rintis kelas hybrid di 110 sekolah bermula November ini. Setiap sekolah bakal menggunakan 5 bilik darjah dengan kelengkapan televisyen pintar dan peranti berkaitan. Guru juga katanya akan mengajar secara langsung dan ia boleh diakses oleh kelas di sekolah berlainan. Dalam konteks ini kita benarkan melalui delima dan sebagainya itu kita akan maklumkan dalam masa yang terdekat bagaimana dia boleh akses ya. Kalau katakan sekolah B, cikgu dia tengah mengajar sains, cikgu nak mengajar sains guna pendekatan berbeza sikit. Dia bawa props dia apa semua, sekolah A nak tengok. Jadi ada pendekatan untuk sekolah A boleh masuk dalam sistem bersama-sama dengan cikgu di sekolah B tadi untuk melihat pembelajaran bagi topik tersebut. Tambahnya, inisiatif itu dilakukan oleh pelbagai institusi pendidikan terpilih meliputi sekolah menengah, sekolah berasrama penuh, sekolah seni dan sekolah sukan di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Jaringan internet juga akan dipertingkat bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak terganggu dan memberi impak maksimum. Penuntut asing yang memegang permit belajar di China dan masih sah akan dibenarkan memasuki negara itu mulai 24 Ogos ini. Kedutaan China di Malaysia memaklumkan pihaknya juga akan menerima permohonan visa penuntut Malaysia yang menyambung pengajian di negara tembok besar itu. Menurut satu perkongsian di Facebook, kerajaan China amat memberi perhatian mengenai penuntut asing untuk kembali menyambung pengajian ke negara itu. Jabatan yang bertanggungjawab dari China dan Malaysia juga bekerjasama rapat dalam hal ini dan telah mencapai beberapa kemajuan. Sehubungan itu, kaki tangan berkaitan telah diminta memberi perhatian kepada notis terkini yang dikeluarkan di laman sesawang kedutaan dan platform berkaitan yang lain. Terdahulu, kira-kira 8,000 penuntut Malaysia tidak dapat kembali semula ke China untuk menyambung pengajian akibat sekatan pergerakan COVID-19.
Kerjasama pasukan dan disiplin yang tinggi merupakan kunci utama Sekolah Menengah Kebangsaan Tawau Sabah mengungguli pertandingan Forum Remaja Kebangsaan 2022 selepas muncul johan kali kedua berturut-turut. Mereka membawa tajuk Forum Bahasa Melayu di Persada Antarabangsa pada peringkat akhir yang berlangsung di Balai Budaya Tun Said Nasir Wisma DBP 10 Ogos lalu. Selain itu, dua peserta dari sekolah berkenaan iaitu Fatin Hamimi Zulkafli telah terpilih sebagai pengerusi terbaik, manakala Nurul Atirah Patawari ahli forum terbaik. Tiga lagi peserta lain dari SMK Tawau diwakili Fatin Nur Ayuni Rijan, Faridah Usman dan Nurhanah Nawarah Ramlan. Mereka membawa pulang wang tunai RM2,500, sijil dan piala pusingan. Menurut Nurul Atirah, kerjasama berpasukan yang tinggi serta disiplin adalah kunci utama kejayaan mereka memenangi pertandingan itu. Baik, sejujurnya perasaan yang sangat bercampur baur kerana walaupun kemenangan yang kedua tapi tetap satu kepuasan. Semua ini tidak akan terjadi kerana seperti kata-kata tokoh, disiplin merupakan kunci kejayaan hidup. Sekolah akan berusaha untuk melahirkan lagi seberapa ramai juara dalam bidang forum dan ini merupakan satu kebitaraan kepada sekolah dan apabila SMK Tawau itu dikenali di merata tempat bahawa salah satu kejayaannya ialah dalam bidang forum remaja ini. Kembali di Buletin Didik. Menyeimbangkan kecemerlangan dalam sukan dan akademik mampu menjamin masa depan kerjaya yang cerah. Ia dibuktikan oleh Azura Ahmad, bekas atlet olahraga yang kini menggalas tanggungjawab sebagai jurulatih di Sekolah Sukan Bukit Jalil SSBJ. Lulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Kejurulatihan Sukan, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI ini memberitahu sebelum bertugas di SSBJ, dia pernah mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Alam 2, Pasir Gudang, Johor. Before sekolah lain, saya mengajar subjek. Maksudnya jadi cikgu biasa dalam kelas lah. Mengajar civic, mengajar sejarah, mengajar PJ. Okay. Kat sana memang jadi cikgu, fully cikgu. So petang-petang saya punya inisiatif sendirilah. Saya memang cari murid-murid untuk jadikan atlet. Minat yang terlalu mendalam terhadap sukan membuatkan wanita ini memilih untuk menerima tawaran ke SSBJ. Dari situ bermulalah tanggungjawab besarnya untuk mengasah bakat pelapis atlet olahraga yang mampu mengharumkan nama negara. Rutin seharian Azura bermula seawal jam 6.30 pagi. Training di sesi pagi 6.45. So dalam 6 suku ataupun 6.30 saya dah berada di sekolah menunggu atlet saya yang datang pun sama waktu. Kita akan buat latihan selama 1.5 jam waktu pagi. Okey. Tempat dia akan ikut pada saya punya jadual latihan. Ada dalam sekolah, ada dekat stadium, ada dekat track latihan dan turf pada MSN. Selain melatih atlet di padang, Azura juga perlu merancang jadual pertandingan serta menilai prestasi atlet. Justru dia mengakui turut prihatin terhadap pencapaian akademik atlet. Why not you tambah sikit ilmu ataupun pendidikan untuk masa depan you. Jangan fikir sukan sahaja dalam hidup. Okey, sukan masa kita sihat, yes. Lepas kita dah peringkat dah habis kerja, kita nak pergi mana. So kita kena tekan sikit masa depan. Kalau kata nak jadi cikgu ataupun jurulatih, belajarlah untuk nak jadi fakulti pendidikan. Kalau kata nak jadi bahagian bahagian biomekanik ataupun sebagainya, ambil sport science. Program Jom Celik Al-Quran yang ketika ini dilaksanakan di wilayah Persekutuan diharap dapat diperluaskan ke seluruh negara bagi membolehkan lebih ramai mendapat bimbingan serta memperbaiki bacaan ayat suci. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata, isi kandungan dan tafsiran Al-Quran sentiasa relevan untuk dijadikan panduan dan amalan hidup pada setiap masa. Ujarnya, program ini antara satu tanggungjawab fardu kifayah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP untuk memastikan umat Islam di wilayah ini boleh membaca Al-Quran atau sekurang-kurangnya mahir surah yang menjadi rukun dalam solat.
Menerusi peranan Institut Pengajian Al-Quran, pihak itu mempunyai kaedah tersendiri yang terbukti dan teruji keberkesanannya melatih peserta daripada buta huruf kepada celik Al-Quran. Program Jom Celik Al-Quran pada asalnya dimulakan di Sabah dan Sarawak sebelum dibawa ke wilayah Persekutuan pada 2020. Menerusi siri pertama dan siri kedua yang berlangsung antara 13 November hingga 19 Jun lalu, ia berjaya melatih 120 peserta baharu. Program Tahsin Al-Quran ini dibuka kepada semua lapisan masyarakat selain penerima bantuan zakat mawib di 5 lokasi projek perumahan rakyat PPR di sekitar wilayah Persekutuan. Program ini akan diteruskan dengan pelaksanaan secara berkala sebagai satu usaha penyampaian ilmu melalui Al-Quran dan seterusnya menjadi amal ibadat bekalan akhirat. Kajian mendapati lebih 40% serangga berdepan kepupusan berikutan penggunaan racun perosak. Ini sekaligus boleh mendatangkan ancaman kepada burung yang memakan serangga. Antara yang dimaksudkan ialah penggunaan racun perosak bagi membunuh nyamuk. Menurut Jurnal Pemeliharaan Biologi Amerika Syarikat, kegiatan itu menyebabkan lebih 40 spesies serangga lain termasuk rama-rama dan lebah penda bunga terancam. Yeah, if you're using a toxic chemical that's toxic to certain types of species like insects, you might expect to see some collateral damage. Di Michigan, syarikat penyembur cuba mengurangkan kerosakan itu dengan mengelak melakukan kerja semburan semasa keadaan berangin. Ini setidak-tidaknya dapat mengelak racun itu daripada diterbangkan ke tanaman bunga, tempat tarikan utama lebah. Mereka mengakui peri penting menjaga lebah penda bunga, tetapi pada masa sama terpaksa akur dengan tuntutan kerja untuk menghapuskan nyamuk. Di pihak pengkritik, cadangan mereka lebih mudah dan jimat, iaitu cuma kerap pasang kipas angin dan elakkan daripada menyimpan air bertakung. Bangunan mercu tanda di beberapa negara diserikan dengan limpahan cahaya merah jambu bermula kemarin sempena meraikan kemunculan semula kuasa K-pop wanita dunia Blackpink. Kempen tersebut juga serentak dengan pelancaran lagu baru kumpulan itu semalam, Pink Venom. Di Asia, kempen Light Up the Pink meliputi mercu tanda di Bangkok, Shanghai, Tokyo dan bandar kelahiran Blackpink, Seoul. Strategi promosi oleh YG Entertainment ini turut mengumpulkan peminat kumpulan itu atau Blink untuk sama-sama meraikannya di negara masing-masing. Di Amerika Syarikat, Light Up the Pink bertempat di New York dan Los Angeles. Pun begitu, kempen turut dilanjutkan oleh Blink sendiri di beberapa negara lain. Semalam Blackpink melancarkan lagu baru Pink Venom selepas tidak aktif hampir 2 tahun. もう今若い子たち大体 K-POP 聴いてるぐらいで日本人のアイドルがちょっとわからなくなってきてるぐらいかもしれないですね。かっこいいです。ダンスも歌も衣装も髪型も全てが素敵だと思います。 พอเรารู้ว่ามันมีโปรเจกต์ไลฟ์อัพมาแล้วเราแบบประเทศไทยเป็น1 ใน 6ประเทศอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราต้องมาเพราะเราแบบซัพพอร์ตสีสาวแล้วเพลงที่เราฟังก็คือแบบมันดีมากมันปังปุริเย่มากคือแบบเราแบบสีสาวทุกคนสวยมากกลับมาครั้งนี้คือลุคแบบโอเคมากๆเลยค่ะเราก็อยากจะซัพพอร์ตสีสาวต่อไปค่ะ Lebih menarik, bunyi Blackpink kali ini diserikan dengan alunan instrumen tradisional Korea. Video muzik ini adalah yang paling mahal pernah diterbitkan YG Entertainment. Dengan jumlah lebih 86 juta tontonan di YouTube dalam tempoh 24 jam pertama, ia difahamkan pencapaian yang tertinggi seumpamanya untuk tahun ini. Pink Venom dimuatkan dalam album Born Pink yang akan dikeluarkan bulan depan. Seterusnya pada Oktober, Jisoo, Jennie, Rosie dan Lisa akan memulakan jelajah dunia selama 9 bulan. Mereka dijadual tiba di Malaysia pada awal Mac 2023. 3 jam untuk bersolek serta mengenakan pakaian dan 45 minit lagi untuk menanggalkannya. Itu antara yang terpaksa dilalui oleh Owen Arthur, pemegang watak utama drama bersiri The Lord of the Rings, The Power of the Rings. 3 hours to put it on and 45 to take it off. So it was a big part of the day. It really was. And I became very good friends with the makeup artist and the prosthetics artist as well. Arthur melakonkan watak sebagai Raja Durin keempat dalam drama bersiri itu. Tambahnya sepanjang tempoh itu, dia cuma melihat wajahnya di cermin sambil mendengar lagu.
Pelakon Morphic Clark yang melakonkan watak elf Galadriel pula hanya mengambil masa 1.5 jam untuk disolekkan. Bergantung kepada kostum yang perlu disarung, paling lama Clark perlu melalui tempoh 2 jam untuk disiapkan. The Lord of the Rings, The Power of the Rings diterbitkan dalam 8 episod dan dijadual ditayangkan mulai 2 September ini. Backhand net, cara pegangan yang kita gunakan adalah backhand grip. Okey. Yang pertama kita thumbprint di bahagian raket. Okey, kaki kanan di bahagian depan dan tangan kanan straight ke hadapan. Masih di Buletin Didik, sukan. Meskipun tewas, Wakil Negara Johor Darul Takzim JDT mendakwa sudah memberikan aksi mereka yang terbaik. Peringkat kalah mati Liga Juara-Juara Asia, JDT tewas 0-5 kepada wakil dari Liga J Jepun, Urawa Red Diamonds. Pengurus JDT Hector Bidoglio tetap gembira dengan prestasi itu kerana tahu anak-anak buahnya sudah melakukan yang terbaik meskipun akur ia perlawanan yang sukar. Más allá de que sabemos que tenemos jugadores de calidad que a veces pueden aportar más y obviamente que esto nos sirve de enseñanza para jugar la Champions, ¿no? Saber que estos partidos tienen otra intensidad, otro toque de pelota, la pelota va más rápida. Y bueno, que tenemos que tener mucho más orden, mucho más compacto para... Berbanding di peringkat kumpulan, aksi JDT dalam perlawanan kalah mati ini agak longgar. Tambahan pula apabila penjaga gol Muhammad Farizal Marias melakukan kesalahan mudah ke atas Yusuke Matsuo. Insiden mengakibatkan Muhammad Farizal dilayangkan kad kuning dan Urawa diberi sepakan penalti. Tampil Alexander Scholes menyempurnakan sepakan, Urawa di depan. Minit ke-19, hasil sepakan lencong David Carlson, Urawa mengukuhkan kedudukan. 6 minit menjelang rehat, kelemahan benteng akhir JDT kian ketara. Juga menerusi gol Carlson. Urawa mendahului 3-0. Separuh masa kedua, kedudukan berubah kepada 4-0 memihak Urawa. Giliran Casper Jangka dibiarkan membolosi gawang JDT. Waktu kecederaan, sikap enggan berpuas hati Urawa kembali membuahkan hasil apabila Jangka melengkapkan gol kedua peribadi. JDT 0, Urawa Red Diamonds 5. Di utara tanah air, kelab Biji Patum United dari Thailand mara ke suku akhir apabila mengetepikan wakil Hong Kong KCSC 4-0. Kesilapan penjaga gol Kichi keluar terlalu awal memakan diri. Disusuli gol Warachit Kanit Seribun Pen, Biji Patum terus di depan. Penguasaan Biji Patum mula ketara apabila giliran Ihsan Fandi, anak kepada bekas bintang bola sepak Singapura Fandi Ahmad, meledak gol kedua perlawanan. Separuh masa kedua, kealpaan benteng Kichi semakin ketara. Berpunca satu asakan dari bahagian tengah. Tirasil Dangda yang tidak dikawal mudah menolak masuk gol ketiga Biji Patum. Berikutnya, juga daripada gerakan hampir sama, kali ini giliran Chat Mongkol tong kiri membolosi gawang Kichi. Biji Patum 4, Kichi 0. Menarik, namun masih agak asing kepada segelintir masyarakat di negara ini. Dodgeball adalah sukan yang memerlukan pemainnya mematikan pihak lawan dengan melontar bola. Pada masa sama perlu mengelak atau menangkap bola itu untuk mematikan pihak lawan. Sukan ini sebenarnya seakan-akan permainan tradisional bola beracun. Sukan ini kelihatan kasar namun popular di Amerika Syarikat dan mula diminati anak muda di negara ini. Sebenarnya sukan ini memang kurang famous, tapi kenapa saya sendiri masih berdiri dekat sini sebab budak-budak ni semua. Because of dia punya passion and interest buatkan kita rasa ini bukan satu pembaziran masa, tapi kita sediakan satu platform yang sesuai untuk mereka faham, bermain dan join segala tournament untuk sentiasa support dodgeball. Sebab sukan ni akan berkembang, percayalah. One day mungkin akan masuk sukan Olimpik. Itu aim kita sebenarnya. InsyaAllah. Tambahnya, antara cabaran yang dihadapi adalah tidak ramai yang menawarkan diri untuk bergelar pemain. Setiap orang yang ada dekat Malaysia ni cubalah sukan ni sebab sukan ni memang best. And then kita orang juga memerlukan ramai player untuk join national team, untuk jadi pelapis untuk national team. Okey, untuk sukan dodgeball ni dekat sekolah lagi ada buat macam persatuan permainan. Jadi kalau macam tak jumpa juga maupun tak tahu nak dekat mana, korang boleh pergi dekat
Instagram, korang boleh search Rangers OG ataupun korang boleh cari sendirilah mana-mana Persatuan Dashball Malaysia untuk join training sekali lah. Setiap pasukan mempunyai 6 pemain terdiri daripada 2 pembaling utama, pembaling sokongan dan penangkap bola serta 2 pemain yang bertindak sebagai pertahanan. Walaupun tidak cukup dikenali, sebenarnya pasukan kebangsaan negara menduduki tempat ketiga dalam ranking dodgeball dunia, malah pernah memenangi Piala Dunia. Baik, industri seni makanan tiruan di Jepun semakin maju dengan kreativiti artisnya. Paparan pelbagai jenis hasil seni menyerupai makanan di satu pameran di Tokyo mengakhiri buletin didik. Saya Khairi Hazam Muhammad Asri, salam hormat dan Assalamualaikum.